أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah hari ni kita dapat jumpa lagi walaupun terlambat sikit. Lepas tu tak ada reminder. Ya Allah, lupa. Nanti ingatkan saya untuk kongsi juga apa ni tentang kelas. Kita ada bengkel. Nanti ujung rancangan, ujung kelas nanti ingatkan saya untuk bagi tahulah. Ada kan dah dapat flyer tu kan? Saya menjemputlah siapa-siapa yang ada. Dapat. Boleh juga tolong sebar-sebarkan tanya-tanya kawan-kawan tempat terhad. Tapi kita mengharapkanlah ada yang benda ni kan kita nak luaskan supaya kawan-kawan kita ni dapat apa kemahiran asas tu untuk belajar bahasa Arab Al-Quran. Kita bukan belajar bahasa Arab nak cakap tapi untuk faham Quran lah. Jadi kat sini siapa-siapa yang dah ada buku boleh juga join. Kita anggap dia sebagai refresher course lah. Jadi siapa-siapa yang tak dapat. Sebab apa kalau bengkel ni dia sekaligus. Maknanya dia tak payah macam kita kelas yang ni. Kita tunggu seminggu kan. Dari segi kos dia pun sebenarnya jimat juga. Macam ni dia lama. Lepas tu minggu depan dah apa? Dah lupa. Ada kena repeat. Lepas tu banyak cuti. Tapi kalau bengkel ni biasanya 18 jam. Dia tak sampai pun 20 jam. Maknanya kita habis modul tu. Lepas tu kita boleh terus buat latihan lah. Maknanya dengan benda tu, dengan modul tu, dengan modul tu kita dah ada satu kemahiran asas lah. The steps untuk kita start dah buat terjemahan. Banyaklah yang macam lebih benda tu lebih banyak manfaatnya. Kalau kita buat yang maksud saya ni kita buat yang sekaligus tu. Ada semua sekali. Jadi kita dapat overview dan juga kita dapat isi dia detail. Dalam masa 3 hari je. Sebelum ni kita buat bengkel 4 hari. Ni kali ni 3 hari je. Untuk Jumaat. modul 1 ke? Modul teacher? 1. Modul 1. 2 hingga 4 Jun. InsyaAllah. Awal bulan Jun tu. Jadi ada online ke? kita buat dua-dua. Ada online? Online pun ada Buat juga. online. Tapi pun macam mana pun saya menghadkan jugalah. Tak nak dia ramai sangat. Jadi takut tak dapat macam giliran nak cakap kan kalau ramai sangat. Kak Mary. Assalamualaikum. Kesalam. Minta maaf saya 2 minggu tak join, kurang sihat. Ya ke? Syafakillah. Alhamdulillah ala Orang kulli hal. Sarawak kan? Tahu. Jiran Rupanya jiran. Tak jauh. Berapa lagi? Itulah. Setakat ni yang dalam grup ni dah cuba buat semakan tak? Macam Kak Mary, Kak Dayang semua dah dah lalui kan bulan puasa tu. Ada tapi tak ada ulang kaji, belum totally Belum buat mula. ulang kaji sepenuhnya nak belum ada confidence level masih rendah. Tak adalah, dia kena buat je, buat sikit dulu. Yang penting Fatihah tu. Kena buat Fatihah. Okey, jadi ni latihan kita. Minggu lepas kita belajar tentang fi'il mudhari' dan fi'il amar, betul kan? Tak tahulah 2 minggu tak join. Minggu lepas saya tak hadir juga. Okey, Kak siapa tu? Kak Miza, ya kan? Minggu lepas saya tak perasan kok. Saya hadir ke tak pun lupa dah. Astagfirullah, itulah dia. Ni kena wajib ni. Saya kena wajibkan masuk bengkel ni. Ustazah kata minggu depan majhul. Majhul kan? Betul lah minggu ni majhul. Okey, Kak Sharifah Mariam, macam mana boleh? Boleh follow. Kak Sakina, Kak Ro dah boleh follow. Kak Ro ni dah boleh jadi rakan pembimbing. Baik, kita terus pergi kepada kalau macam tu kita pergi fi'il. Kalau kita dah buat, tanya-tanya sikit boleh lah Fi'il mudhari'. Macam mana kita nak kenal fi'il mudhari'?
Mudhari'. Soalan. Macam mana kita nak kenal fi'il mudhari'? Ya. Mudara'ah. Ada huruf mudhara'ah. Okey, cuba apa dia huruf mudhara'ah? Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah, ya, ta. Okey, nun. Hamzah, nun, ta, ya. Ataupun ya, ta, hamzah, nun. Okey, kalau nak nampak macam tu salah satu daripada 4 huruf ni, biasanya itu tanda di awal menunjukkan dia tu fi'il mudhari'. Kita nak tahu fi'il amar, kita mesti kenal fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari' ada huruf mudhara'ah. Dan tanda akhir dia apa dia? Yang default dia? Tanda akhir ada dhammah. Ada dhammah ataupun ada, kalau ya tu boleh ada waw nun berbaris fathah di akhirnya. Jadi ya kan? Jadi macam itulah tanda dia. Tanda akhir dhammah ataupun waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Kalau ada ta, huruf dhammah pun boleh jadi dhammah di awal di akhirnya dan waw nun ataupun waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Kalau ya nun berbaris fathah di akhir kalimah, itu bukan menunjukkan dia bukanlah dengan dia bukan fi'il lah. Itu isim. Okey, kemudian kalau kita macam mana kita nak terjemahkan jika kita dah tahu dia tu fi'il mudhari', macam mana kita terjemahkan dia? Kita ada tambah apa? Ada tak tambah telah? Tak ada lah. Kita tak payah nak tambah telah. Kita terus saja letakkan pelaku tu di hadapan dan diikuti dengan kosakata kerja. Macam tu. Kalau kita tahu dia tak ada wow, tu maknanya bukan mereka lah. Ataupun kalau di awalnya macam ni ta, ni maknanya ini kamulah. Wow, menunjukkan ramai. Jadi benda ni kita boleh rujuk dengan carta ni dalam muka surat 31. Manakala, macam mana kita nak kenal fi'il amar pula? Tanda awal ada huruf mudhara'ah tu Ada semua hamzah menjadi wasal. hamzah wasal. Jadi wasal. bukan lagi huruf mudhara'ah tapi ada hamzah wasal. Ini yang basic, yang utama. Baik, lepas tu tanda akhir dia sama ada dengan sukun. Dia dengan sukun. Sukunlah yang tanda yang defaultnya tu. Jadi kalau sajadah, daripada sajadah jadi yasjudu boleh jadi usjud. Dan fi'il amar hanya untuk siapa pelaku dia? Fi'il amar siapa pelaku dia? Engkau. Kamu. Ataupun kita kata pelaku dia adalah orang kedua yang kita lawan cakap lah. Engkau, kamu berdua, semua tu. Engkau perempuan, engkau berdua perempuan, kamu berdua perempuan. Itu je, tak boleh mereka, tak boleh aku. Dia mesti kalau fi'il amar ni mesti untuk pihak kedua. Okey, seterusnya kita dah buat latihan. Jadi cara dia kita dah tak boleh lagi nak kekalkan pada latihan kalimah-kalimah satu-satu ni. Kita kena tengok pula dia dalam ayat. Dekat situlah baru kita boleh kita boleh maknanya macam tengok berapa banyak yang kita dah kenal, yang kita dah buat. Jadi mesti kena buat, mesti cuba buat latihan ni dengan mushaf latihan. Mushaf latihan ni tak banyak jawapan, mana kita kena tengok. Contoh An'amta ni kan. Contoh ni An'amta. Jadi kalau An'amta, kita tahu dia ni adalah apa kita tahu? Kita tahu dia fi'il madhi dan pelaku dia engkau. Jadi macam mana nak terjemah ni? Telah, tertambah telah memberikan nikmat oleh siapa? Engkau. Macam itulah cara dia. Kalau macam fi'il mudhari', FR, fi'il mudhari'. Jadi macam nak terjemahkan? Letak pelaku. Kemudian jadikan dia kata kerjalah kami mengabdikan diri. Kami memohon pertolongan. Macam tu cara. Kalau itu yang kita belajar. Jadi hari ni kalau kita dah kenal tu, kita boleh pergi kepada fi'il majhul. Fi'il majhul ni kiranya untuk semualah. Fi'il madhi pun ada, fi'il mudhari' pun ada majhul. Fi'il amar yang tak ada majhul. Fi'il madhi, fi'il majhul. Baik, kita pergi kepada topik ni bukan baru tapi dia lebih kepada cerita tentang
Macam sebelum ni kita tengok fi'il. Kalau fi'il mesti ada tiga maklumat tu, iaitu maklumat apa? Masa. Kemudian kerjanya, kata kerja, dan juga maklumat pelaku. Ini semua Berlaku. fi'il. Semua pelaku. Tapi ini untuk fi'il yang maklum. Maknanya fi'il biasalah, fi'il maklum yang default. Yang kita tahu pelaku dia tu. Fi'il maklum. Kalau fi'il majhul pula, ada juga 3 benda ni. Ia kerana apa? Dia adalah kata kerja pasif. Yang pelaku dia tu tidak diceritakan. Kita tak tahu. Pelaku fa'il digantikan dengan pengganti pelaku ataupun naib fa'il. Jadi maklumat untuk fi'il majhul ada 3 juga. Satu, dia ada masa. Masa ni samalah mudhari' ke, madhi ke. Kemudian dia ada kata kerja. Tapi dia tak ada pelaku. Instead dia ada maklumat tentang naib pelaku. Ini fi'il madhi, fi'il majhul. Macam mana kita nak kenal? Okey. Ada perubahan yang berlaku pada baris. Baris huruf pertama dan baris huruf sebelum akhir. Huruf asal. Perhatikan keterangan. Mungkin ada beza sikit dengan buku, betul tak? Yang ini yang dah updated. Nanti insyaAllah cetakan edisi kedua kita akan buat yang paling baru ni lah. Perubahan baris pada fi'il majhul lazimnya hanya melibatkan tanda pada huruf pertama dan huruf asal sebelum akhir pada kalimah. Perubahan pada akhir kalimah adalah sama seperti fi'il maklum. Okey. Dapat Faham Fi'il amar tiada majhul. Okey, fi'il amar tiada fi'il amar yang majhul. Jadi kita dah senang dah tu. 2 je. Fi'il majhul ni melibatkan fi'il madhi dan juga fi'il amar. Fi'il mudhari'. Astagfirullah. Baik, kita cuba tengok salah satu. Kita tengok contoh. Kalau rasa nak suruh saya ulang ke, nak tanya, go ahead buka mic so that boleh terus tanya kalau nak clear. Kita akan ambil yang paling asas, yang basic, yang paling banyak je dalam Quran. Jadi kita buat apa yang kita hadap lah, yang kita nampak sekarang ni. Kita buat dulu fi'il madhi. Okey, pertukaran daripada fi'il maklum kepada fi'il majhul. Majhul tu tadi apa? Apa yang majhul? Apa yang jahil? Apa yang kita tak tahu? Pelaku. Yang kita sekarang yang ada dalam tu adalah pengganti pelaku. Maknanya kenapa penggunaan ni? Kadang-kadang Allah gunakan penggunaan ni. Apa sebab menggunakan fi'il majhul? Kerana hendak letakkan dia maknanya emphasis ataupun penekanan, fokus ataupun penekanan tu. Penekanan kepada naib fa'il, bukan kepada fa'il, bukan kepada pelaku. Penekanan ataupun apa perkataan tadi saya guna? Penekanan ataupun fokus. Ayat kepada bukan kepada subjek tapi kepada yang dikatakan naib itulah, naib fa'il. Ataupun dikata maksudnya maklumat ataupun satu fokus dia tu, satu lagi maklumat pelaku tu tidak begitu utama, bukan yang penting ataupun tidak penting dalam ayat tu. Maksudnya untuk ayat tu fokus dia dah berbeza, bukan tidak, kurang penting. Boleh ke? Lebih kurang lah wording dia macam tu lah. Okey, kita tengok contoh. Jadi macam mana kita nak kenal? Pada baris. Perubahan tu tetap ada pada baris. Baik, kita tengok sini. Fi'il madhi. Fi'il madhi kan biasa kita kata dia kalimah 3 huruf. Ni yang asal, yang maklum. Kalimah 3 huruf. Awal dan akhir. Huruf awal dan akhir berbaris fathah.
Contoh yang diberikan dekat sini, akhadha. Jadi terjemahan dia telah mengambil oleh ia. Perhatikan dia tanda ni. Yang awal baris fathah. Bila dia jadi fi'il majhul, madhi majhul, dia berubah baris. Ya? Masih lagi kalimah 3 huruf. Tetapi sekarang perubahan baris dia apa? Dah berubah. Di huruf awal menjadi dhammah. Sebelum akhir jadi kasrah. Sebelum akhir jadi kasrah. Nampak ke? Yang belakang kekal. Yang belakang kekal. Dia tak berubah. Yang belakang tu yang akhir. Jadi sebelum akhir tu kasrah. Perubahan dia macam ditunjukkan ni. Dhammah. Huruf kedua ataupun sebelum akhir jadi kasrah. UI. Nak ingat UI. Macam mana nak terjemah? Yang ini kita terjemah telah ... oleh ia. Ataupun telah ni tadi macam saya warnakan. Telah ini yang 3 huruf tu. Dia punya kosakata tu. Telah mengambil oleh ia. Tapi kalau majhul dia jadi di. Ni. Tukar. Telah diambil ia. Telah diambil ia. Ini majhul. Beza kan? Beza tak dari segi maksud? Beza jugalah. Sebab yang ni maksud dia, ya kalau akhadha, dia telah ambil. Dia telah mengambil. Kalau ini, kita tak tahu siapa yang mengambil, tetapi sesuatu telah diambil. Siapa yang ambil? Tak tahu. Macam itulah. Pelaku tu tak penting. Tetapi yang penting tu pada naik pelaku tu. Inilah yang dia punya maklumat yang kita kena tahu. Kamu dikembalikan. Macam tu kan? Okey. Kita terus pergi kepada mudhari' pula. Ataupun saya tengok fi'il madhi dulu. Kita tak usah tengok mudhari' dulu. Kita tengok fi'il madhi je dulu. Macam ni contoh. Khalaqa. Dia jadi khuliqa. Khalaqa telah mencipta oleh ia. Perhatikan baris. Baris huruf awal jadi dhammah. Sebelum akhir jadi kasrah. UI. UI. Try to remember macam tu lah ni UI. Yang ni A dekat depan dia. UI. Ustazah, kalau yang majhul tu boleh ke kalau kita kata dia telah dicipta oleh ia? Boleh Tak boleh ke? oleh. Ataupun Jangan letak oleh. boleh Yang ni juga? ada oleh. Tak boleh. Jangan letak. Tak boleh. Saya faham kadang-kadang dalam bahasa ni yang kita nak bezakan ni, kita belajar nahwu bahasa Arab. Kalau bahasa kita kata oleh tu kita tahu pelaku kan. But that's not the case untuk bahasa Arab ni. Jadi ia ni, okey, contohlah ayat dia macam kita ambil perkataan qara'a. Macam kata qara'a. Qara'a apa maksud dia? Telah membaca oleh ia kan? Telah membaca oleh ia. Okey, ada benda tak yang dibaca? Katakan dia baca. Telah membaca oleh ia akan Al-Quran. Telah membaca oleh ia akan Quran itu. Okey, kan kita dah belajar sikit kan? Belum. Maknanya kat sini, siapa yang important dia? Ada seseorang telah membaca Al-Quran lah, betul? Okey, qara'a membaca. Jadi kalau kita faham ayat ni telah membaca oleh ia. Oleh ia akan Al-Quran. Akan Al-Quran. Mafhum dia apa? Maknanya dia telah membaca Al-Quran. Ni kita tak ada orang cakap akan oleh semua tu kan. Tapi ni kita belajar nahwu kena jugalah. Tapi kalau kita bandingkan pula bila dia jadi majhul. Kalau dia jadi majhul, maknanya dia jadi macam mana? Macam kita letak perkataan dia masih sama. Kat sini Quri'a. Tapi Al-Quran dia tak boleh jadi ana.
dia jadi Qur'an. Qur'anu. Dia tak boleh jadi Qur'ana, dia jadi Al-Qur'anu. Okey, dia tukar baris. Jadi kat sini telah 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 dibaca dibaca ia ia telah dibaca Dibaca ia ia Al-Quran. Quran. Jadi ia ni Al-Quran. merujuk kepada Al-Quran dalam ni. Jadi kat sini ni lah dah jadi naib fa'il. Naib fa'il. Jadi kalau mafhum dia apa? Mafhum dia Al-Quran. Quran Al-Quran telah telah dibaca. dibaca. Siapa yang baca tak tahu. Yang kat salam ni dia baca Quran. Boleh? Faham macam tu? Al-Quran telah dibaca. Jadi ia ni kat sini. Ini Al-Quran ni yang inilah dia Al-Quran ni. Ia ni tadi. Wait. Ni ia ni. Telah dibaca ia. Kalau kat sini boleh tak ada nama yang lain? Boleh ada nama orang. Contohnya ada nama orang lain. Muhammadun. Ni kita tahulah dia telah membaca telah membaca oleh ia. Yang ni ia merujuk kepada Muhammad ni. Muhammad Jadi kat sini Muhammad telah telah membaca membaca Al-Quran. Al-Quran. Nampak tak? Perhatikan baris berubah. Sini dia yang dhammah. Tapi dalam ayat ni ini yang dhammah untuk majhul. Jadi tak tahu siapa yang baca. Yang tahu ada benda yang dah dibaca. Macam itulah. Pukul. Okay, contoh daraba. Jadi kalau jadi dipukul duriba. Kan? Macam tu. Okay, kita tengok contoh lain. Kita tengok dalam sini. Okay. Sekarang ni. Khalaqa. Khalaqa jadi khuliqa. Telah dicipta ia. Yang ini pencipta. Tapi yang ni benda yang dicipta. Okay. Sami'a. Jadi sumi'a. Ini sebaiknya telah didengari ia. Telah mendengar oleh ia, telah didengari ia. Jangan taruh oleh. Yang oleh ni untuk yang maklum. Kalau yang tak ada oleh tu majhul. Bayangkan kita memang menunjukkan oleh ni nak tunjukkan pelaku ni. Nanti masa kita belajar fi'il madhi kan, kalau kita kata qala, contohnya perkataan ni khalaqa, khalaqu kan. Khalaqata, telah mencipta oleh engkau. Kalau telah dicipta engkau macam mana? Khuliqata. Jadi beza tak? Okey, saya buat tukar sikit Saya tukarkan ni jadi khalaqata. Khalaqta terjemahan dia apa? Okey, tak. Siapa yang mencipta ni? Telah mencipta oleh? Kalau khalaqta ni, siapa mencipta? Ia. Mana boleh sama ni khalaqa? Engkau. Telah mencipta. Kalau khalaqta telah mencipta oleh siapa? Engkau. Ni siapa yang mencipta? Engkau. Jadi mafhum dia engkau telah ciptakan atau engkau telah mencipta. Tapi kalau kita tukar dia khuliqata. Telah dicipta. Siapa? Engkau. Telah dicipta engkau. Mafhum dia engkau telah dicipta. Okay, saya tuliskan semula. Mudah-mudahan lebih jelas. Okay, kita bezakan. Khalaqa. Jadi ni tadi telah mencipta oleh ia. Okey, sekarang tukar dia jadi okey. Khuliqa. Kalau telah dicipta ia. Okey, saya nak buat tadi sebenarnya bukan nak buat yang ni. Sekejap, saya betulkan semula. Saya nak buat yang
perkataan yang saya tambah tu. Khalaqata. Khalaqa dah ada. Khalaqta sebabkan ada bersambung pada dia, ta berbaris fathah, Cipta oleh telah mencipta oleh engkau. engkau. Telah mencipta oleh engkau. Okey, ta tu. Kalau tak ada ta tu, khalaqa telah mencipta oleh ia. Kalau ta tu tukar khalaqu telah mencipta oleh mereka. Mafhum dia ialah, mafhum dia, engkau Engkau telah telah mencipta. mencipta. Engkau telah mencipta. Kalau khuliqata. Khuliqata pula, tukar baris. Perhatikan dah berubah. Khuliqata, baris dhammah dengan sebelum akhir jadi kasrah. Jadi telah Telah dicipta telah dicipta engkau. engkau. Jadi mafhum dia, Engkau telah dicipta. beza tak? Beza tak maksud dia? Wah, Bezalah. Yang ini kita punya fokus pada pencipta. Engkau. Engkau telah menciptakan contohnya. Yang ini engkau tu benda yang dicipta. Engkau tu yang tak samalah. Engkau juga tapi dicipta. Sini mencipta. Okey. Jadi dekat sini ini adalah yang ni pencipta. Fokus pada pencipta. Ini pula fokus dia pada ciptaan. Yang dicipta. Ciptaan. Makhluk. Macam itulah. Engkau telah dicipta dari tanah contohnya. Jadi macam itulah. Khuliqal insana halu'a. Jadi macam dah tahu dah. Tak payah nak cerita lagi. Ni cerita dia, fokus dia pada ciptaan itu. Contoh gitulah. Baik, kita cuba buat. Kita tengok latihan insyaAllah. Saya rasa kita boleh buat. Kita perhatikan contoh lagi. Qala telah berkata oleh ia. Qila telah dikatakan ia. Ni tak pernahlah kita jumpa bentuk lain. Jadi kita ambil je yang memang kita jumpa dalam Quran macam ni rupa dia. Mana pergi baris dhammah? Okey, memang tak. Dia dah bahasa Arab tu macam tu. Tapi sebab ni perkataan yang paling banyak, antara perkataan yang paling banyak dalam Quran. Jadi kita pergi je nampakkan macam ni. Asal dia ku'ila. Tapi susahlah nak sebut tu. Jadi ruling dia bila ada dia terbina dengan huruf cacat tu ada alif, dia jadi kila. Terus gantikan ni kepada ya. macam su'ila, teacher. Tanya. Su'ila. Tapi tu boleh, ni senang. Sa'ala sebab dia hamzah, dia proper hamzah. Ni bukan hamzah, dia huruf ilah, jadi dia jadi ya. Okay, don't worry, kita bukannya nak buat ayat dan kita bukannya yang nak kena letak baris tu. Bukan juga kita yang kena cipta perkataan. Kita nak kenal apa, jadi kita kena tengok baris tadi. Kita nak kenal baris. Dengan tu kita boleh terjemah dengan tepat. Kalau kita nampak qala telah berkata oleh ia. Kalau kita nampak qila telah dikatakan ia. Ini yang majhul. Walaupun tapi tak ada baris dhammah, kita jangan gaduh benda tu. Dalam Quran yang ni je version yang ada. Jadi kita tinggal kenal terjemah. Kita tak payah buat ayat, kita tak payah letak baris. Baris semua dah ada dalam Quran. Okey, tengok yang ni pula. Rule dia memang dah macam senang tu. macam tu. Jadi kita jangan semakkan kepala kita nak fikir, nanti kalau saya jumpa, belum jumpa jangan susah hati. Kita buat yang kita dah nampak ni. Okey. Nasaru telah menolong oleh mereka. Mafhum, mereka telah menolong. Tapi kat sini nusiru telah ditolong mereka. Jadi tak sama. Kat sini tak tahu siapa yang tolong, tapi mereka dah selamat, mereka dah ditolong. Gitu. Yang ni pula mereka menolong. Okey, dari segi konteks tu pun kalau mudhari' tinggal lagi senang dah. Mudhari' ni asal ada huruf mudhara'ah. Dia mudhari' lah. Tapi dari segi baris untuk mudhari' majhul, okey, perhatikan. Bezakan sikit. Madhi majhul UI. Dhammah huruf awal
huruf asal yang pertama, huruf awal berbaris dhammah, huruf sebelum akhir berbaris kasrah. Manakala fi'il mudhari' majhul, huruf awal, maknanya huruf mudhara'ah dia tu berbaris dhammah, sebelum akhir berbaris fathah. Ya'khudhu jadi yu'khadhu. Remember, kita bukan nak buat perkataan tu, tapi kita kenal. Kita tengok berbaris ni. Pada baris. Yakhluqu jadi yukhlaqu. Yakhluqu yukhlaqu. Yasma'u yusma'u. Yaqulu yuqalu. Jadi terjemahan dia kita boleh baca dan try buat. Yang suruna, mereka menolong. Yunsaruna, mereka ditolong. Yang membezakan dia dengan dia ni hanyalah, maksud saya yang membezakan yang suruna dengan nasaru ialah masa je. Dari segi masa. Yang ni beza dia dengan ni dari segi masa. Ini madhi. Manakala ni pula mudhari'. Tapi yang ni apa membezakan dia? Sama juga. Ini majhul. Ini maklum. Yang ni maklum dia. Ni maklum. Ini majhul. Maklum macam mana? Macam biasalah. Yang suruna ada huruf mudhara'ah. Sekarang kalau majhul, ini bukan pelaku, tapi ini adalah Naib pelaku. naib pelaku. Naib Nampak pelaku. macam sama. Dia dah berubah dah. Yang ini mereka juga. Ini mereka juga. Tapi mereka yang ni adalah pelaku. Oleh. Kalau dalam fi'il madhi kita taruh oleh. Manakala yang ini pula di ni. Perkataan di. Ni adalah naib fa'il. Macam itulah. Okey, boleh. Okay, saya tandakan. Saya buat highlight kat sini. Highlight kat sini. Jadi ni. Yang ni adalah pelaku. Mereka ni. Manakala dekat sini. Naib fa'il. Ataupun pengganti pelaku. Masih lagi benda yang sama. Mereka. Jom kita cuba buat latihan. Bila buat latihan, mesti saya rasa, senang je. Okey. Semak dan lepas tu boleh terjemahkan bersama-sama. Okey, kita nak buat fi'il madhi ke? Saya rasa kita terus buat secara melintang, horizontal ya. Okey. Sebab perkataan dia sama. Kata kerja dia sama. Jadi kita buat sekali lah. Cuma perbezaan dia tu pada baris. Cuba letakkan baris. Okey. Fi'il madhi, baris fathah di awal. Yang lain tu dah diberi. Dah diberi. Jadi kita tinggal terjemahkan sahaja. Dan kemudian kita tukar dia kepada bunyi dia kalau diletukarkan baris tu. Baik, kita cuba buat dulu. Kita tukar baris sahaja. Nazara. Jadi? Nuzira. Alright. Nuzira. Yang zuru. Jadi? Yunzaru. Yunzaru. Okey, sekarang kita terjemahkan. Nazara. Telah dilihat. Nazara. Telah melihat oleh ia. Ya. Nuzira. Telah dilihat Ya. Telah dilihat ia. Yang zuru. ia melihat. Yunzaru. Ia dilihat. Ia dilihat. Betul. Bagus. Macam tu. Okey, siapa nak cuba? Kita buat sama-sama lah. Maksud saya tu, yang saya dengar suara tu, saya ambil je lah jawapan tu Jadi siapa yang nak, asyik dia je. Ni kan, jawab. Okey, jom. Akala. Jadi kat sini akan jadi baris je. Saya tulis. Ukila. Ya'kulu jadi Yukalu. Okay, terjemahkan. Akala telah oleh ia. Ukila telah dimakan ia. Ya'kulu
Ia Ia Dulu memakan. Ia makan. ia Atau ia makan. memakan pun makan. boleh. Yukalu, Ia Ia dimakan. Ia ia dimakan. dimakan. Lain kan? Serigala memakan kambing. Serigala, ia memakan kambing. Yakulu, ia memakan kambing. Ia dimakan kambing. Tu dah tentulah benda tu dah lain dah tu. Ia dimakan kambing dengan ia memakan kambing. Makan kambing. Lain. Lain kan? Kambing makan serigala. Tak mungkin lah pula. Okey. Abada. Jadi baris yang bertukar bila majhul jadi Ubida. Ubida. Okey. Kalau ya'budu ni FR. Yu'badu. Badu. Yu'badu. Betul. Terjemahkan. Abada. Telah diabdikan. Mengabdikan diri oleh oleh ia. Ya, telah mengabdikan Ubida. diri. Telah Diabdikan diri ia. Telah diabdikan ia. Okeylah. Telah diabdikan ia. Bukan diabadikan, diabdikan, dihambakan. Ya'budu Ia mengabdikan. mengabdikan diri contohnya. Ia mengabdikan diri. Kita tak boleh pula mengabdi dirikan kan? Tak boleh. Menghambakan lah. Okey, yu'badu ia diabdikan. ia diabdikan. Okey, qatala Kutila. qatala qutila. Yaqtulu Yuqtalu. yuqtalu. Ahsan. Jadi qatala terjemahan dia Telah dibunuh Kalau oleh- qatala telah membunuh membunuh oleh ia. Ya. Kutila Telah Telah dibunuh ia. dibunuh ia. telah dibunuh ia. Ia. Kan beza kan? Ni seorang Telah ni dibunuh ia. ia membunuh. Yang seorang lagi ia terbunuh. Atau dalam kata senangnya terbunuh lah. Kadang-kadang kita kata dibunuh ataupun terbunuh. Jangan ada dalam terbunuh dalam nahas. Macam nak cakap. Takkan kita nak cakap siapa yang bunuh Allah ke? Tak kena kan? Dua orang terbunuh di dalam kemalangan jalan raya. Tu kita tak tahu siapa yang bunuh. Tu macam itulah. Majhul ni macam tu. Kaedah dia. Dalam Quran macam mana kita nak tahu? Tengok baris pada awal kalimah dan juga sebelum akhir kalimah asal. Macam sebab ni dah nampak. Okey, kat sini baris dia. Yaqtulu terjemahan dia. Dulu Ia membunuh. Yuqtalu Ia dibunuh. Okey. Lepas ni saya tinggal letak baris saja. Okey, kita letak baris, terjemahan boleh buat sendiri. Ghafara tekan jadi baris. Ghufira. Yaghfiru yughfaru. Terjemahkan ghafara Telah mengampunkan oleh ia. Ghufira Telah telah diampunkan ia boleh. Yaghfiru Ia mengampunkan. ia mengampunkan. Yughfaru diampunkan. Okey, itu tukar baris. Zalama Zulima. yadhlimu Yuzlamu. yuzlamu. Okey, jadi terjemahan Telah menzalimi oleh ia. okey, zulima telah dizalimi ia. Yadhlimu yuzlamu dizalimi. ya. Ia dizalimi. Betul. Sa'ala baris bertukar jadi Ta'ala su'ila. su'ila. Yas'alu jadi Yus'alu. okey. Dah kenal boleh terjemah sa'ala
Telah ditanya oleh telah Ber. Ni Telah ber. bertanya oleh Telah ia. bertanya oleh ia. Su'ila. ditanya oleh Ni banyak dalam hadis kan? Tanya ia. Telah ditanya ia. ditanya ya. Su'ila Rasulullah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi Tanya wasallam. ia. Yas'alu. Yas'alu. Ia menanya. Dia Bertanya. menanya. Yus'alu. Telah ditanya. Ia ditanya. Ditanya. Jangan letak Ditanya. telah sebab dia fi'il mudhari'. Oh, Dia mudarat. Okey. Raja'a. maaf. Jadi Roja'a telah Ruji'ah. ruji'ah. oleh ia. Telah kembali oleh ia. Ruji'ah. Telah Dikembalikan. kembali ia. Telah dikembalikan ia. Yarji'u. Lepas tu yang ni jadi Yurja'u. jadi terjemah ia dikembalikan. Yarji'u ia kembali, yurja'u ia dikembalikan. Zakara Zukira. dzukira. Yazkuru Yuzkaru. yuzkaru. Terjemahan zakara Telah mengingati oleh ia. Zukira Ia telah ia ingat telah diingati ia. Bukan diingatkan, diingati. Ada juga perkataan lain yang boleh sama erti, tengok konteks, sebut. Sebut. bukan mengingatkan lah kiranya. Bukan ingatkan, dia ingat. Dia bukan dia bukan ingatkan. Dia ingat. Ingat, sebut, Mengingat. mengingati, boleh. Mati. Oh. Mengingat pun boleh lah. Tapi dia bukan memorize. Macam kita ni maksudnya sebut tau benda tu. Ingat Allah. Maksud dia apa? Kita ingat, kita takut, kita cintakan Allah, kita takutkanlah, kita harapkan Allah. Itu peringatan daripada ingatan kita kepada Allah macam itulah. Macam kita ingat ibu bapa kita rindu, kita nak jumpa, tu ingatnya macam itulah. Kalau yang beri peringatan tu zakara, ada syaddah. Okey, terjemahkan. Zukira. kira Telah Diingati ia. Yazkuru. Telah diingati ia. Dia mengingati. Yuzkaru. Mengingati. Mengingati. Dia diingati. Diingati. Okey, ja'ala jadi ju'ila. Yaj'alu jadi Yuja'alu. yes. Jadi ja'ala maksud dia membuat ataupun jadikan. Telah Telah membuat oleh ia, telah menjadikan oleh ia. Ju'ila dibuat dibuat buat ia. ia. Yaj'alu ia membuat. ia membuat. Ia membuat. Yuj'alu Dibuat. ia dibuat. dibuat. Ya. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau latihan untuk fi'il madhi ataupun fi'il majhul ni, dia sekali dengan fi'il nakis. Tapi macam mana pun saya buat fi'il nakis ni untuk kelas yang akan datang kot. Jadi kita cuba tengok dalam Quran lah, dalam mushaf latihan. Macam kalau kita nak kenal. Sebenarnya boleh juga buat, tapi sebab fi'il nakis ni. Tak buat terus. Fi'il Buat. nakis. Ada yang first time ke ni kelas ni? Semuanya daripada Ramadan hari tu kan? Tengok dalam Nak tengok dalam mushaf boleh? Okey, saya tengok cari ayat berapa. Okey, contoh dia ada banyak dekat dalam surah yang belakang-belakang tu ada banyak. Sekejap saya ambil. Tak tahu hafal. Ramai yang hafal juz amma tak dalam kelas ni? tak semua ayat. Ayat semua, tak semualah. Okey, tak apa. So, kita tengok surah Al-Baqarah ni. Muka surat berapa? Sekejap 25. Okey. 25 ke? Sekejap. Ni ayat ni famous. Tu yang nak tunjuk ayat tu.
Selalu orang baca. Ini bukan. Wala tak, ni dia. Ni. Tadi kita baru jumpa perkataan ni. Cuba tengok. Ada tak yang majhul? Ni pun kita dah boleh dah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. La. Dan la taqulu. La ni la jazam sebab ada nun. Janganlah Janganlah taqulu. kamu mengatakan engkau Kamu mengatakan bagi man orang yang orang yang ni. Nampak ni dia majhul. Yuqtalu. Yuqtalu. Apa tadi maksud dia? Okey, tak tahu dia ia dia dikata dibunuh. Dibunuh. Bagus. Ia dibunuh. Telah ia bukan ia dibunuh, telah dibunuh ia. Telah dibunuh ia. Ya betul. Ia dibunuh. Ia Yuqtalu sebab dia bukan kutila. Oh, dia ada tambah yuqtalu. ya. Dia huruf mudhari'. mudhari' majhul. Ada mudhari' majhul. Bagus. Ia dibunuh fi Dalam kepada pada pada sabilillah. Sabil apa? jalan Jalan bagi Allah. Bagi Allah. bagi Allah Adalah amwat, orang-orang yang mati. orang yang mati. Kan? Amwat, orang-orang yang mati. Dan janganlah kamu berkata, kalau kamu katakan bagi orang yang ia dibunuh. Boleh juga kita guna terbunuh. Jadi kat sini penggunaan majhul ialah untuk to shift the focus. Dia memindahkan fokus tu. Kita sekarang ni fokus dia kepada yang terbunuh tu. Bukan yang membunuh, bukan yang berperang tu, tapi yang terbunuh pada waktu perang. Dan janganlah kamu katakan bagi orang yang ia dibunuh pada jalan bagi Allah adalah orang-orang yang mati. Ni pun dah boleh. Bal apa bal? Bahkan. Kalau ada mati, bahkan dia ada opposite. Ahya adalah orang-orang yang hidup. Orang yang hidup. Dan Lakin, ni saya perkataan dah belajar. lakin akan tetapi Dah tidak tidak tash'urun. Mereka tashurun kamu menyedari Kamu Kamu menyedari. kamu menyedari. Jangan sangka orang yang terbunuh pada jalan Allah tu orang-orang yang mati. Bahkan mereka adalah orang-orang yang hidup. Tapi kamu yang tak sedar. Kamu tak tahu. Macam itulah. Apa lagi? Okey, itu yang saya nak tunjukkan. Kalau dekat surah Juzul Ammah. Memang kebanyakannya. Banyaklah surah-surah. Contoh surah Takwir. Itu semua menggunakan fi'il majhul. Surah Takwir. Ni. Idza syamsu kuwirat. Iza syamsu kuwirat. Tu. Ni semua yang majhul. Tak tahu makna, biar nanti cari lain. Wa idzan nujumu kadarat. Inkadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Fi'il apa ni? Madi ke? Mudhari'? mudhari'. Mana huruf mudhari'? Madi. Madi. Lagi? Wa idzal isyaru utilat. Utilat. Lagi. Wa idzal wuhushu Usyirat. husyirat. Ya hamzah wasal tu apa teacher? Hamzah wasal mana? Inkadarat. Ni. Hamzah wasal tu. Dia Yang hamzah wasal. Tapi mana boleh sukun dia kepada ta ni, tak boleh. Dia tak boleh untuk orang yang ketiga kan? Tak boleh untuk fi'il amar. Orang kedua je. Ini wazan dia, wazan 10 tak silapnya. Ada tambah hamzah wasal. Dengan macam perkataan ishtarau. Ishtara macam perkataan dia bukan, dia memang wazan. Dia cerita dia pasal pattern dia ada penambahan huruf. Asal dia mungkin kaf dal ra je. Okey, tak apa yang tu. Lagi? Sujirat. Sujirat. Jadi kalau semua ni, walaupun kita belum tahu terjemahan dia apa, tapi kita dah boleh terjemah dia. Telah
Di. Tak Telah apa. di Ya. samping. Telah di. Ni kita dah tahu. Telah di. Ya. Ni telah di. Ya. Ni telah tahu di majhul ni. Maknanya fokus pada benda-benda ni. Ni wuhush ni. Syams apabila matahari kuwirat. Matahari Telah apa oleh ia. telah apa? Tu boleh tengok Telah dalam kita bolehlah ditegakkan. tengok dalam terjemahan. Ni bi'ayyi dzambin qutilat su'ilat. Tadi dah jumpa dah. Cuma sekarang dia ada tambah Qutilat. qutilat su'ilat. Su'ilat. Dan apabila anak-anak perempuan su'ilat telah Maudatu ditanya su'ilat. ia. Dibunuh. Ditanya. Maudah ni bukan anak-anak perempuan, telah ditanya ia. Dia kan dalam juz amma ni banyak mahzuf, banyak perkataan yang dihilangkan lah. Macam memang kena tengok dia panjang tu. Lepas tu bi'ayyi dzambin qutilat. Sebab dosa apakah telah dibunuh ia. Ni cerita pasal orang jahiliah dulu-dulu bunuh anak-anak Bunuh anak perempuan perempuan. tu. Yes. Wa idza suhufu nusyirat. Apa sama juga. Wa idza sama'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Apabila neraka jahim dipanaskan kot. Wa idzal jannatu uzlifat. Apabila syurga-syurga didekatkan. Yang ni lain dah tak. Yang lain alimat nafsuma ahdarat ni semua dah biasa balik. Dah tak lagi dah gunakan apa nama? Majhul. Mudhari'. Mana yang mudhari'? Alimat bukan mudhari'. Tu kan dah ada tambah kat belakang. Tak ada huruf mudhara'ah. Ni ya. Ni yastaqim. Ni fi'il mudhari'. Yes. Itulah. Ni pun sama. Surah Infitar pun sama juga. Idza sama'u fatarat. Wa idzal kawakibu tatharat. Intatharat. Ini tak. Ini bukan. Sorry. Malah saya salah. Tapi yang ni ya. Bu'sirat. Kita kena ingat balik semula. Fujirat. Ya. Fujirat. Yes. Ni pun sama juga. Bukan semualah. Kena check. Tapi kena bila terjemah tu. Lain. Okey. Boleh. Dah boleh kenal. Sekarang bila baca mesti dah tak sama dah. Ya betul ke? Betul kan? Baca Quran dah macam dah faham sikit. Ada sikit-sikit dah nampak. Ya saya tahu ni. Saya tahu. Tadi dah boleh dah terjemah sikit-sikit pun. Jauh dah tu. Dah juzuk 2 yang tadi saya tunjuk tu. Baik. Okey. Ada soalan? Dalam surah Al-Baqarah ni ada tak yang majhul? Rasanya belum ada. Lambat lagi jumpa. Ada kecuali qila. Ada qila. Qila ada dalam ni. Wa idza qila lahum. Ni mesti dah boleh terjemah dah ni. Qila. Ada tak? Yang lain tak ada. Okey? Okey, untuk minggu depan kita akan terus masuk kepada fi'il nakis. Jadi kalau tak ada news tu, kalau saya terlupa nak bagi reminder tu, insya-Allah dia kalau batal je tak ada kan, tak ingat nak bagi reminder. Kalau nak batal ingat nak bagi reminder, kalau ada kelas macam terlupa. So minta maaf lah. Salah. Apa tadi? Kat mana kita? Ni dia. Jadi minggu depan kita sambung dengan fi'il nakis. Hari ni kita berhenti dulu pada sini. Jadi perhatikan, cuba cari contoh-contoh. Ya? Cuba buat dalam mushaf latihan. Bolehlah. Dah kena cuba buat ya. Cubalah, nanti boleh masuk grup untuk semakkan. Ada soalan? Yang enggak ada? Ada soalan ya? Sedang menjalani fikiran. Sedang apa? Melayani fikiran. Macam mana tu? Sedang bagi nak absorb. Saya tak boleh nak ingat. Teacher cerita tu jelas. Saya yang tak boleh nak ingat. Saya pun Tak juga. apa. Dia, kita ingat kita punya matlamat bukan kita nak hafal.
Satu, kita nak bila kita baca Kenal. Quran tu, kita kenal, lepas tu kita boleh terjemah. So kalau kita tak tahu vocab, kita ada mushaf latihan, kita ada panduan terjemahan. InsyaAllah kita orang ni dalam proses untuk bangunkan mushaf tu sehingga dapat 30 juzuk yang macam kita belajar ni. Ada i'rabnya, ada terjemahan dia yang ikut dia punya nahwu tu. Jadi tapi sebelum 30 juzuk siap tu, yang nombor 1 tu dah ada, kita dah boleh guna. Bukan tujuan kita nak hafal, dah memang bukan umur kita nak hafal tu. Kedua, kita tak payah bina kalimah. Ketiga, kita tak perlu buat ayat baru. Yang penting kita nak faham nahwu bahasa Arab Quran. Lagi satu, kita pun nombor keempat tu, kita tak perlu letakkan baris pun. Kita bukan nak baca kitab gondol. Tahu kan kitab gondol? Kitab yang tak ada baris. So we are not, that is not our target. Itu bukan objektif kita yang utama. Modul 1 ni objektif dia kita kenal, kita lihat perubahan tu. Jadi bila kita nampak baris tu, kita tahu ini fi'il madhi. Kalau kita tak ingat vocab, tak apa. Tapi kita faham konsep dia tu. Perubahan baris tu sangat penting untuk kita faham nahwu bahasa Arab Al-Quran. Dan kita bukan nak bercakap dengan orang Arab pun. Tak apa, kita cakap English ke Melayu ke dengan orang Arab, tak apa. Yang penting kita nak faham Quran yang kita baca. Kita pun tak hafal semua Quran kan? Saya pun tak hafal. Yang mana hafal pun dia jadi Al-Hafiz saja, dia tak jadi Al-Hafiz. Habis saja menghafal tapi tak ingat. Dia tak hafiz tapi dia habis je. Okeylah tu. Bukanlah okeylah tu. Astaghfirullahaladzim. Maksud saya, kita tidak dibebankan. Allah tak wajibkan kita hafal. Tapi kita kena faham apa yang kita baca. That's most important. Jadi dengan itu saya ulang siar pengumuman tentang bengkel yang kita akan adakan, bengkel Nahwu Ringkas Modul 1 pada 2 hingga 4 Jun. Dan sebagai refresher course pun boleh, atau sebagai orang yang belum pernah boleh juga mendaftar dan masuk bengkel ni. Diharapkan dengan bengkel tu dia berterusan, dia maknanya daripada kita buat dalam 16 ke 18 jam. Jadi kita dalam masa 3 hari tu, kita buat semua sekali ni. Yang kita belajar ni, kita belajarkan dalam kelas ni seminggu. By the time minggu depan kita lupa dan yang minggu lepas. Jadi diharapkan bila bengkel macam tu, benda tu continuous. Jadi kita habis tu boleh terus buat latihan, insya-Allah. Jadi saya harap juga pukul kerjasama. berapa, teacher? Hari Jumaat pukul Sorry. ada, nanti saya share juga benda tu. Sekejap daripada Jumaat tu lain sikit, macam lambat sikit lah. Okey, Jumaat 10 sampai 12.30, lepas tu sambung 2.30 sampai 5 petang. Sabtu dan Ahad 9 pagi sampai 5 petang. Mestilah ada break untuk solat dan makan tu is given lah. Hari Jumaat je kita mula lewat sikit. Makan tengah hari semua ada. Dan minuman pun disediakan. At the same time, katakanlah kita tak bagi, kita nak buat fizikal pun boleh, online pun boleh. Tapi online tu saya menghadkan jugalah. Maknanya kita tak nak ramai sampai 50 tempat, walaupun online, walaupun fizikal is that same amount. InsyaAllah. Maksimum 30 lah. Jadi kalau fizikal, Selasa 25. Kalau macam ni, kalau kita boleh datang fizikal tu 1 hari je, pun saya galakkan to get the feel. Kalau macam 1 hari online, 2 hari fizikal is okay. Macam ataupun dia kata belah pagi je online, belah petang boleh datang, pun is okay. Dia boleh kita buat macam tu. Macam Kak Dayang ni jauh, baru balik dari Semenanjung je. Tapi boleh juga. Betul. Ada dekat sini ada hotel yang boleh sewa, murah je. Lepas tu orang Islam kita pula, kita pun kenal. Jadi mana yang tinggal dekat, boleh dekat sini. Atau tak ada tempat tinggal, bagi tahu saya. Nanti saya boleh juga arrangekan. Rumah saya tak muat, tapi rumah anak boleh lah. InsyaAllah. Okay. Alright, jadi itulah, cubalah kalau boleh. Boleh datang. Tak sama belajar fizikal ni dengan belajar online.
Satu, kita tak ada, dia tak ada macam barrier tu. Lepas tu saya dapat tengok semua muka peserta-peserta, wajah-wajah kan. Jadi kalau berkerut ke, tak faham ke, it's easier for me to actually gauge dia tu okey kat mana. Macam itulah. Bagi saya macam lebih personal dan saya dapat bantu dengan lebih baik lagi. Jadi macam itulah, dan kita mau makan, ada makanan dan dah tak bulan puasa kan. Disediakan, insya-Allah. Macam itulah. Dia lebih macam gitulah, lebih I think lebih best lah bagi saya lah, different. Sebab saya dah mengajar, bila mengajar yang online dengan mengajar yang dekat fizikal tu mesti tak sama. Dia punya tu lebih apa? Lebih bonding. Yelah. Macam itulah, tak ada lack of better words lah for now. Dia kalau yang dah ada buku, dia punya yuran tu pun kita tak payahlah beli buku lagi. So kuranglah sikit. Boleh tak? Kalau siapa yang rasa nak tapi dia tak mampu, let me know so that kita akan we have ways lah. Ada je orang yang nak taja kan, ada orang nak bantu. Tapi dia bolehlah kita usahakan, insya-Allah. Yang penting kemahuan. Yang penting kita nak buat ni. Dia nak jalankan kewajipan. So nak kena ada kemahiran asas. So kita tak ada, kita cuba kena berusaha, insya-Allah. Baiklah, jadi untuk malam ni mohon sharekanlah information tu. Mungkin kita boleh sponsor orang lain ke, kalau kita dah tahu, kita dah pergi, jadi kita boleh juga bantu orang lain. Ataupun anak-anak sekolah, anak-anak ke, saudara yang ada kat sini ke. Ada orang cari peluang tapi dia tak tahu. Kalau rasa mahu ringkas ni macam betul mudah, ringkas dan senang nak dapat, silakan. Maksud saya war-warkan. Tapi kalau rasa macam tak boleh, okey, datang semula kepada saya, kepada kami supaya kami boleh tambah baik. Tambah baik. Macam kat mana yang macam kurang jelas ke, macam tu kita boleh sama-samalah menambah baik kepada satu usaha yang kecil ni lah. Kita harap Allah terima dan Allah pandang usaha kita ni nak memasyarakatkan Al-Quran. Baiklah. Aku qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teacher. Sama-sama.